Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 3 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan masuk lagi sekali dekat 2.1 penghasilan produk, yang mana kita akan pergi yang terakhir, iaitu kita akan pergi cadangan penambahbaikan serta penyediaan dokumentasi. So, kita sebelum ni kita dah buat pembinaan, kita dah buat pengujian, kita dah buat penilaian. So, kita akan buat tambah baik berdasarkan laporan yang diperoleh daripada orang ramai. Sebelum ni orang yang test produk awak, daripada situ kita akan buat tambah baik. So, apa sebenarnya tujuan penambahbaikan? Okey, tujuan dia adalah untuk menjadikan produk itu lebih baik, lebih sempurna dari segi fungsi, dan kita akan dapat capai objektif sebuah penghasilan dia lah. Okey, ada 6 aspek utama yang diambil kira dalam penambahbaikan, iaitu yang pertama, kita akan tambah atau ganti komponen yang rosak atau yang tidak sesuai. Yang kedua, kita akan ubah suai pada bahagian tertentu supaya produk itu lagi mantap. Okey, yang ketiga, kita akan tambah baik kemasan dari segi susunan komponen dan juga warna produk. Yang keempat, kita akan ubah reka bentuk produk untuk kita sesuaikan dengan fungsi. Okey, yang kelima, kita akan berikan perhatian terhadap ciri-ciri ergonomik untuk keselesaan pengguna, dan yang terakhir, kita akan memberikan perhatian dekat ciri-ciri keselamatan. Penting produk itu selamat untuk digunakan. Itu adalah 6 aspek utama yang kita kena ambil kira dalam tambah baik. Okey. Seterusnya, kita akan tengok ini adalah cadangan tambah baik produk yang contoh dalam buku teks, iaitu pengilap kasut magic. So, kat situ dia dah ada kelemahan yang dikenal pasti dan juga cadangan penambahbaikan. So, dekat situ dia dah kenal pasti kelemahan dari segi putaran motor. So, dia tukarkan putaran motor tadi kepada motor yang ada daya kilas yang tinggi supaya lagi laju lah. Kemudian, kelemahan yang kedua, dia kata bateri perlu diganti bila habis kuasa. So, dia gunakan bateri yang berkuasa tinggi ataupun dia gunakan bateri yang boleh cas guna USB. Ada sekali dengan charger cordless wire lah. Macam tu, macam power bank kita. Macam tu. Yang ketiga adalah perumah yang dihasilkan daripada kayu. Mungkin akan pecah kalau jatuh. Macam sebelum ni, dekat pengilap kasut magic tu dia guna kayu. So, dia kata kalau jatuh mesti pecah ataupun reput lah, lama-lama reput. Sebab kayu kadang-kadang ada yang tahan, ada yang tak tahan. So, dia cadangkan penambahbaikan kepada penggunaan bahan plastik yang tahan lasak, dia ringan, ada ciri-ciri yang moden lah supaya macam nampak futuristic, nampak macam wow, in the future macam tu. Okay, so ini adalah lakaran cadangan penambahbaikan yang telah dilukis lah. Dia tambah dekat situ ada Swiss pengawal, ada dia punya design luar dia punya gear motor dia, ada charger dan sebagainya. Okay, so yang terakhir adalah 2.1.10 penyediaan dokumentasi. Okey, sebelum tutupnya sekolah hari tu, sebelum cuti PDPR hari tu, cikgu ada berikan awak dokumen, satu stapler yang besar, yang tebal tu, yang cikgu kata jangan hilang. Itu adalah pendokumentasian bagi produk awak. Apa maksud pendokumentasian itu? Pendokumentasian itu adalah satu laporan yang bertulis yang mana kita nak huraikan secara terperinci. Macam mana, apa benda yang nak kena letak. So dekat situ awak kena letak semua daripada penjanaan idea awak design macam mana, mockup, model, awak punya bahan, harga dia berapa, kepada siapa, ciri-ciri pengguna dia, maklumat dia, sampailah produk tu terhasil. So, pendokumentasian ini dia sangat penting sebagai rujukan untuk akan datanglah bagi pendaftaran paten sesuatu. Produk paten ni maksudnya benda tu tak ada kat tempat lain, benda tu awak sahaja dia patenkan. So, dekat Malaysia ada satu badan yang bertanggungjawab menguruskan sistem harta intelek ni lah, yang dipanggil sebagai MyIPO, iaitu Perbadanan Harta Intelek Malaysia.
Okey? Contohnya pattern macam cikgu waktu cikgu sambung belajar, cikgu ada buat sesuatu produk yang mana produk tersebut dipatternkan di bawah universiti cikgu. Maksudnya produk itu di bawah kegunaan, universiti yang mana bila ada inovasi ataupun apa-apa atau seseorang ingin membuat inovasi berdasarkan produk cikgu, dia kena merujuk kepada universiti cikgu, macam tu. So, dekat sini ada kepentingan pendokumentasian, ada 3 kepentingan dia, iaitu yang pertama adalah untuk menjadikan bukti rekaan seseorang pereka bentuk. So, dia jadi bukti. Contohnya macam cikgu buat sesuatu produk, dia telah menjadi bukti, cikgu dah ada produk, cikgu dah ada rekod macam mana calculation semua tu, itu adalah bukti cikgu. So, itulah, bukti ni penting sebab dia nak merekodkan semua maklumat carian, kajian, lakaran kita dalam proses mereka bentuk sebagai bukti. Sekarang ni tak ada bukti, cakap kosong. Macam itulah. Semua benda kalau buat design kena ada bukti. Okey. Yang kedua, diperlukan untuk failkan permohonan paten. So, untuk paten, dapatkan sesuatu paten, dia perlu kemukakan borang permohonan, ada dokumentasi lengkap, ada mockup, ada model yang telah dihasilkan. Jangan dia belum siap. Belum siap tu tak boleh lah. Kenalah siap. Barulah boleh dipatenkan. Yang ketiga adalah untuk memudahkan membuat rujukan dan penyelidikan supaya dekat situ ada inovasi ataupun R&D boleh merujuk maklumat dalam dokumentasi yang telah awak buat. So, berdasarkan produk yang awak buat ni nanti, orang lain akan rujuk, orang lain akan buat tambah baik lagi dekat produk yang awak buat. So, berlakulah dekat situ pembelajaran yang berterusan. Tak adalah habis itu habis. Tak ada. Orang akan cuba berfikir secara kreatif dan kritis dari tahun ke tahun untuk apa? Untuk apa? Untuk buat sesuatu inovasi yang boleh memudahkan kehidupan manusia. Okey. Yang seterusnya adalah ini adalah contoh jalan kerja kita daripada kita nyatakan produk yang kita hasilkan, kenal pasti teknologi yang sesuai, kita buat apa, contohnya macam awak buat lampu, awak dah kenal pasti dah. Mula-mula awak soal selidik dulu dekat orang, kemudian awak kenal pasti teknologi yang sesuai, awak nak buat model ke, awak nak buat prototype ke, dan kemudian awak rancang konsep dan hasilkan lakaran. Dan awak lakarkan produk dalam keadaan itu ada juga carta ataupun jadual kerja, kemudian kita ada senaraikan bahan dan peralatan, penghasilan produk, penghasilan pengujian dan penilaian, cadangan penambahbaikan, dokumentasi dan juga pembentangan. Akhir sekali awak kena bentang awak punya projek ataupun produk yang telah awak buat dekat cikgu dan juga kawan-kawan awak. Okey? Itu sebagai rumusan, kita dah habis dah bab 2 iaitu pembangunan produk. Cikgu akan sediakan link dekat bahagian bawah untuk awak tengok contoh borang pendokumentasian yang sebelum ni ada orang pernah buat. So, kita jumpa lagi pada kelas kita akan datang. Bye!